Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 1. So cikgu nak sambung bab yang pertama, nombor nisbah. Sebelum ni cikgu dah bincang contoh 1 hingga 8. So hari ni cikgu nak sambung contoh 9 contoh 9 daripada buku teks lah. Okey, so kita tengok soalan. Wakilkan pecahan berikut kepada pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, so dekat sini pelajar kena tahulah. Okey, kalau garis nombor kita ada satu garisan. So bila ke kanan okey, dia mesti positif lah, nombor positif. So bila ke kiri dia nombor negatif. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, so kita tengok pecahan dekat sini. Okey, so kita tengok 1/2 dengan 1/4 mana lebih besar. So pelajar tahulah. Okey, sama ada pelajar tekan kalkulator pun boleh. Kalau pelajar dah mahir, pelajar akan tahu. Okey, kita start dengan 1/4. Okey, lepas tu baru nombor yang lebih besar 1/2. So sama juga kalau nombor negatif. So dia mesti negatif 1/2 dan negatif 3/4. Okey, sebab nombor semakin kecil, okey, dia akan ke kiri lah. Semakin besar dia akan ke kanan. Okey, untuk pelajar semak, pelajar boleh tekan kalkulator sebab matematik ni dah jadi mudah bila kalkulator dibenarkan lah. Okey, so cikgu dekat sini cikgu nak tunjuk cara penggunaan kalkulator lah. Okey, kalau pelajar nak confirm, so kalau 1/2, so 1 bahagi 2 lah. So pelajar akan dapat 0.5. Okey, so dekat sini 0.5. Kalau 1 bahagi dengan 4, so 1 bahagi dengan 4. So pelajar akan dapat 0.25. Okey, 0.25. So nombor semakin besar semakin ke kanan lah. Okey, kalau negatif 1/2, automatik pelajar tahu negatif 1/2 sama juga negatif 0.5. Okey, kalau 3/4, 3 bahagi dengan 4, so pelajar akan dapat 0.75. So negatif 0.75. So nombor ke kiri ni semakin kecil. So 0.5 lebih besar daripada negatif 0.75. Okey, settle contoh yang pertama, contoh 9. Okey, kita pergi kepada contoh 10. Bandingkan dan susun pecahan berikut tertib menaik. Okey, so tertib menaik dekat sini. So mestilah daripada nombor paling kecil kepada nombor paling besar. So kita tahu bila nombor kecil ni dekat sini, so cikgu buat kosong lah. Okey, so nombor negatif ni semua duduk dekat sebelah kiri. Okey, semua duduk sebelah kiri Okey, nombor positif ni di sebelah kanan lah. Okey, di sebelah kanan. So kalau kita tengok 1/2 dengan 1/8, mana lebih besar? So automatik 1/2 lebih besar lah. So kita akan ada 1/8 ataupun 1/2. So macam tu. Okey, lepas tu nombor negatif. Nombor negatif ni pelajar boleh tekan kalkulator jugalah. Okey, tekan kalkulator untuk confirm yang mana yang paling kecil. So kalau cikgu tunjuk kalau 3/8, maksudnya 3 bahagi 8 lah. 3 bahagi dengan 8. So pelajar akan dapat 0.375. 0.375. Okey, yang kedua ni 8 kali 1 ni pecahan nombor bercampur lah. Kita jadikan dia pecahan tak wajar. So 8 kali 1, 8 tambah dengan 5. So kita akan dapat 13/8. Okey, untuk nombor ni 13/8. So pelajar boleh tekan kalkulator juga. 13 bahagi dengan 8. Okey, bahagi dengan 8. So pelajar akan dapat 1.625. So dekat sini 1.625.
So, kalau yang untuk negatif 1/4 ni, dia akan jadi 5/4 lah. So, kalau kita bahagi, tekan kalkulator, 5 bahagi dengan 4. So, pelajar akan dapat 1.25. 1.25. Okey, kalau negatif 3/4, so 3 bahagi dengan 4 lah. Okey, so pelajar akan dapat 0.75. 0.75. Ni semua ni adalah nombor negatif. Nombor negatif Okey. So kalau dekat sini kita akan tengok mana yang paling kecil sekali ataupun paling besar lah, paling besar. So kalau 0.75 ni paling besar, so negatif 3/4. 3/4. Yang ni paling besar sekali So cikgu bawa warna merah. Ni paling besar, nombor 1. So, okey, sebenarnya 3/8 ni paling besar 1. So, cikgu betulkan balik. So, yang ni adalah 2. So, yang ni adalah 3. So, dan yang last sekali, ni adalah 4 lah. Okey, so kalau kita susun balik. So, pelajar akan dapat, so cikgu ambil yang ni negatif 3/8. Okey, lepas tu negatif 3/4. Okey, negatif 1/4. Okey, dan last sekali kita akan dapat negatif 1/5/8. Negatif 1/5/8. Okey, so turutan dia daripada kecil kepada yang paling besar macam ni lah. So contoh dalam buku teks tu tak sama macam cikgu ajar. Okey, so yang ni kaedah yang paling mudah lah, cikgu boleh bantu pelajar. Okey, so settle untuk contoh yang ke-10. Dan kalau dekat sini, kalau dia minta kita susun balik, okay, pelajar boleh susun lah. Kita start dengan negatif 1/5/8, negatif 1/4, negatif 3/4, okay, negatif 3/8, so 1/8 dan 1/2. Okey, so dia turutan dia menaik Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang ke-11. Okay, contoh yang ke-11 ni melibatkan pecahan lah, sama ada pendarapan, penolakan, okay, dan bahagi. Okey, untuk soalan yang pertama ni macam mana kita nak permudahkan dia Okey, first kali ni nombor bercampur. So, kita tukar dia kepada pecahan tidak wajar lah. So, 3 kali 1, 3 tambah 2, so 5/2. Okey, darab. So, bila ada kurungan, kita selesaikan kurungan dululah. 2/5 tolak dengan 5/6. So, kita selesaikan dekat sini dulu. Okey, dalam kurungan dulu So, dekat sini kita boleh dapat penyebut dia adalah 30 lah. Maksudnya 5 darab 6, 30. So, 2 darab 6, kita akan dapat 12 lah. Okey, tolak dengan 6 darab 5. So, 5 darab 5. So, kita akan dapat 25 dekat situ. Okey, 12 tolak dengan 25. So, dekat sini pelajar akan dapat negatif. Dekat sini negatif Negatif 13/30. Okey, ni yang negatif ni. So, bila darab seperti biasalah. Darab 5 darab dengan negatif 13 ni. Darab seperti biasa. Ataupun kalau pelajar dah mahir sifir, pelajar boleh potong je. 5 kali 1, 5 kali 6, 30. So, 1 darab negatif 13, pelajar akan dapat negatif 13. Dengan 2 darab 6, kita akan dapat 12 lah. Okey. So, kita tak tulis negatif dekat atas tu. So, cikgu padam, negatif ni mesti di tengah-tengah lah. Ini cara penulisan yang betul. Negatif 13/12. Okey, settle untuk A. Okey, kita tengok yang B. So, yang B ni, kita ada penambahan. Okey, bahagi dengan tolak dekat sini So, kita selesaikan dulu. 5/8. Tambah yang ni jadikan pecahan tidak wajar lah.
So 3 kali 1 3 tambah 1 4. So 4 per 3. Okey, kita bahagi dengan negatif 5 per 6. So pelajar bila bahagi dekat sini kita nak tukar kepada darab. So mesti kita terbalikkan nombor dia. So bila cikgu buat darab, dia akan jadi negatif 6 per dengan 5. So settle dekat sini. Okey, untuk soalan apa-apa sahaja operasi, mesti selesaikan darab dululah pelajar. Selesaikan darab dulu. Okey, so kita selesaikan kat sini dulu Okey. So kalau pelajar mahir sifir, pelajar boleh potong saja. 3 kali 1, 3 kali 2. Jadi 4 darab dengan negatif 2, pelajar akan dapat negatif 8. Per dengan 1 darab 5, so dapat 5 lah. Okey, jadi 5 per 8 tambah dengan negatif 8 per 5. So dekat sini bila penambahan pecahan, pelajar take note semula kita mesti samakan pembawah dia. So pembawah paling sesuai, paling mudah untuk pelajar kira 40 lah. 40. Maksudnya 8 kali 5 40. 5 kali 5 25. So kita tambah dengan tolak, so dia akan jadi tolak lah. Okey, 8 kali 5 kali berapa? 40. 5 kali 8. So 8 kali 8 lah. Pelajar akan dapat 64 per 40. Okey, bila sama pembawah dia akan jadi macam ni 25 tolak 64 per dengan 40. Jadi 25 tolak dengan 64, pelajar akan dapat negatif 39 per dengan 40. Mudah sangat-sangat. So settle untuk soalan ni. Okey, pelajar boleh pause dulu lah. Okey, pelajar boleh pause dan pelajar boleh semak jawapan pelajar Okey, settle untuk contoh 11. Okey, kita pergi kepada contoh 12. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, so bila garis nombor tadi cikgu dah explain Okey, bila kita ada satu garis, so nombor yang belah kanan ni mesti positif lah. Kanan ni mesti positif. So kiri ni mesti negatif. Okey, so nombor yang negatif ni mesti berada di sebelah kiri. Okey, nombor positif mesti berada di sebelah kanan. Okey, 0.7 dengan 0.2. Okey, of course lah 0.2 lebih besar. Okey, kejap pen cikgu tak ada. Okey, 0.2 mesti duduk kat sini. Ini 0.2 nombor positif ni. Okey, lepas tu baru 0.7 dan seterusnya lah. Okey, kalau negatif, kita tengok negatif dekat sini. So paling kecil sekali mesti negatif 1/3 lah. Okey, kalau cikgu buat warna hijau macam ni Okey, ni paling kecil sekali. Okey, dan yang ni adalah paling besar. Ni 1, ni 2, ni 3. So 0.5, negatif 0.5. Lepas tu negatif 0.8 dan baru negatif 1.3. So dia akan jadi macam ni lah. So yang ni maksudnya kita wakilkan dia pada garis nombor. Okey, settle contoh 12. Okey, kita pergi kepada contoh 13. Bandingkan dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. So kita tahu tertib menurun ni mesti besar ke kecil. Okey, first kali kita wakilkan dia dulu garisan. Okey, tadi cikgu dah bincang nombor negatif ni mesti berada di sebelah kiri. So yang ni paling kecil lah. So yang ni besar, ni 1. Okey, ni 2 dan yang ni 3 lah. So 1 ni negatif 0.3, negatif 0.7, negatif 1.6. Okey, 0.5 dengan 1.4 of course lah. 0.5 lebih kecil daripada 1.4. So macam ni pada garis lurus Okey, bila kita nak susun besar kepada kecil, so dekat sini ni besar ni, ini besar, yang ni kecil.
So kita susun balik lah. Okey, kalau kita susun balik dia akan jadi 4 dulu. Bukan 4 ni, ni 1.4. 1.4. Okey, lepas tu 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7 dan negatif 1.6. So settle ni turutan menurun. Okay, boleh pelajar boleh pause dulu lah. Pelajar boleh pause, pelajar fahamkan dulu. Okey, seterusnya contoh 14. Okey, nilaikan setiap yang berikut. A 3.5, so cikgu tulis balik kat sini. A 3.5 tolak negatif 6.5 darab dengan 0.2. Okey, so yang ni pelajar kena tahulah. Okey, turutan dia. First kali mesti kalau ada bracket, kita selesaikan bracket dulu. Kalau ada darab, kita selesaikan darab dulu. Kalau tak ada darab, kita bahagi dulu. Okey, kalau tak ada bahagi, kita tambah dulu. Lepas tu baru kita tolak. Ni turutan ni kena betul lah. Ni turutan. Okey, daripada atas ke bawah. Okey, so untuk soalan yang pertama ni. Okay, untuk soalan pertama ni kita ada darab. So kita kena selesaikan darab dulu dah baru kita tolak. Okey, 3.5 so darab negatif 6.5 darab 0.2. So pelajar boleh kira manual pun boleh sebenarnya ataupun pelajar guna kalkulator lah. So negatif 6.5 darab dengan 0.2. So pelajar akan dapat negatif 1.3. Okay, so dekat sini tolak dengan yang ni kita dapat negatif 1.3 tadi Okey, 1.3. Okey, so negatif-negatif dia akan jadi positif lah. So 3.5 tambah dengan 1.3. So bila kita tambah dia akan dapat 4.8. Yang ni senang Pelajar boleh tambah sendirilah. Okey, untuk contoh B. Kita tengok contoh B. Okey, B dia ada kurungan 7.23 tambah dengan 2.77. Okey, dia ada kurungan. Lepas tu baru kita bahagi dengan negatif 0.8. So yang ni just pelajar tekan kalkulator ataupun pelajar kira manual pun boleh kira manual. Okey. So 7.23 tambah dengan 2.77. So kita tambah je lah. So pelajar akan dapat 10. Okey, 10 bahagi dengan negatif 0.8. So kita bahagilah, kita tekan kalkulator 10 bahagi dengan negatif 0.8. So pelajar akan dapat negatif 12.5 lah. Negatif 12.5. Okey, untuk soalan ni dia just explain pada kita ataupun untuk contoh 14 ni dia minta kita selesaikan mengikut turutan. Okey, kalau soalan C. Okey, cikgu pergi pada soalan terakhir lah, C. Okey, so soalan C kita ada negatif 3.7 tambah. So dekat situ kita ada bracket tu 4.25 tambah dengan 2.85. Kita ada bracket. Lepas tu kita ada darab pula tu. So selesaikan bracket dulu baru darab. So negatif 3.7 tambah. So dalam kurungan ada, kita selesaikan dulu. 4.25 tambah 2.85. So pelajar akan dapat 7.1. So 7.1 darab dengan 0.3. So dekat sini kita ada darab, selesaikan darab dulu. Okay, 7.1 darab dengan 0.3. So pelajar akan dapat 2.13 lah. So negatif 3.7 tambah 2.13. So yang ni kita tekan kalkulator So pelajar akan dapat negatif 1.557. Okey. So settle. Pelajar boleh pause dulu. Pelajar tengok dulu, fahamkan Okey, so settle contoh 14.
Seterusnya contoh 15. Tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, -9 dan 3/5 ialah nombor nisbah ataupun bukan. Okey, so pelajar kena tahulah apa dia nombor nisbah. Nombor nisbah ni nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan lah. Dalam bentuk pecahan. Okey. So yang pertama ni 1/4/5 ataupun kalau kita jadikan dia pecahan tak wajar, 5 kali 1, 5 tambah 4, so 9 per dengan 5. So ni adalah nombor nisbah lah. So 3/4 nombor nisbah. Kalau -9 tu, sebenarnya -9 ni per 1, tapi kita tak tulis lah. Per 1 kita tulis -9 ataupun 3/5. 3.5. So 3.5 ni sebenarnya kalau kita tekan kalkulator 3.5 boleh tukar tak dalam bentuk pecahan. So kita tekan sekejap 3.5. So cikgu tukar daripada pecahan. So dia akan jadi 3/1/2 ataupun 7/2. Yang ni sebenarnya 7/2. So semua ni adalah nombor dalam bentuk pecahan. Jadi ia ialah nombor nisbah. So ni nombor nisbah. Okey, so senang nombor nisbah. Okey, dan kita pergi kepada contoh yang terakhir lah. Okey, contoh yang terakhir ni penyelesaian ni dekat sini. So bila nak selesaikan soalan macam ni, pelajar kena tahu. Kalau ada darab dulu. Kalau ada bahagi dulu. Lepas tu baru kita tambah dan kita tolak. So mudah je. Ataupun pelajar tekan kalkulator terus pun boleh. Pelajar akan dapat jawapan dia. Okey, untuk contoh 16 pelajar boleh cuba dan pelajar boleh semak jawapan di dalam teks lah, muka surat 24. Muka surat 24. So pelajar cuba fahamkan. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk part yang kedua, untuk nombor nisbah. So pelajar dah settle bab yang pertama. Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh komen, like dan boleh subscribe. So kita akan sambung dengan bab yang kedua, faktor dan gandaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.